Anda bersama Bro Fai di dalam rancangan Malam Misteri. Apa khabar para penonton Malam Mistik? Daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Thailand dan di seluruh Nusantara. Tugas sebagai seorang jururawat memang mencabar. Ada kalanya kita terpaksa melayan pelbagai kerenah pesakit, dan ada kalanya tempat yang mereka bertugas ini mereka terpaksa berdepan dengan pelbagai kejadian yang misteri. Biasalah, anda pun pernah dengar kan kisah-kisah seram di hospital? Begitulah kisah yang akan dikongsikan oleh penulis Mimin Alibaba. Kisah berbentuk audio. Kisah yang bertajuk Skizofrenia bahagian 2. Mari kita saksikan audio tersebut. Pada malam ini, Brother Fai akan sambung lagi kisah Skizofrenia. Dan malam ini adalah bahagian yang kedua. Kisah yang datangnya daripada karya Mimin Alibaba. Di sini beliau mengatakan, "Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan meneruskan kesinambungan kisah Salina. Jom kita layan kisah ini. Pada malam itu, Salina seperti kebiasaannya mengigau sambil bercakap dalam bahasa yang kurang difahami. Sheila sudah hilang sabar kerana suasana menjadi bising dengan hilai ketawa dan jeritan daripada Salina. "Salina, bangun! Hei, Salina, awak mengganggu pesakit lain yang sedang tidur." Rosa membawa secawan air seperti yang Sheila arahkan. Mulut Sheila terkumat kamit membaca beberapa potong ayat suci Al-Quran dan segera merenjis ke arah muka dan badan Salina. Tiba-tiba Salina terdiam dan membuka matanya. "Salina, berapa kali misi pesan sebelum tidur baca doa tidur dan ayat kursi?" ujar Rosa lembut. Kelihatan Salina seperti mamai dan menggosokkan kedua belah matanya. Tidak memberi respon dan kembali menutup matanya. Hanya beberapa langkah, Sheila dan Rosa meninggalkan kubikel pesakit perempuan tu. Salina kembali mengigau semula. Sheila segera berpatah balik menghala ke katil Salina. Sekali lagi,
Sheila merenjis air yang sudah dibacanya dengan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Tiba-tiba, Salina merengus seolah-olah marah bila direnjis dengan air oleh Sheila. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan. Kedua belah tangannya mencengkam cadar dan kedua belah kakinya menendang dinding. Sheila kaget. Salina tiba-tiba agresif. Rosa, kenapa dengan Salina? Kenapa dia macam tu? Rosa segera mendapatkan Sheila. Tiba-tiba, Rosa melihat kelibat seperti seorang nenek tua bongkok berdiri memerhati mereka dari sudut kubikel itu. Rosa segera menarik tangan Sheila untuk segera beredar. Dah. Jom. Kenapa awak tak tidur lagi, Salina? Tak mengantuk ke? Soalku sambil menulis laporan pesakit. Aku melihat jam di dinding menunjukkan pukul 2.20 pagi. Misi ada biskut? Saya lapar. Aku segera bangun untuk mengambil biskut di pantry. Ketika masuk ke pantry, aku sempat menjeling ke arah Salina. Segar pugar lagi dia ni. Lambat lagi dia nak tidur ni. Kebiasaannya, bila Salina tidak boleh tidur, dia akan duduk tidak jauh dari kaunter jururawat sambil menemani kami sehingga awal pagi. Ada beberapa ketika Salina tidak tidur sehingga beberapa hari. Dan ada kalanya dia akan tidur sehingga 2 hari tanpa makan dan minum. Nah, makan biskut ni. Air teh panas okey tak? Aku menghulurkan biskut dan secawan teh. Salina cuma menganggukkan kepala dan terus membuka plastik biskut. Manakala aku meneruskan tugas seperti biasa. Ketika aku asyik meneliti laporan, aku melihat dengan ekor mata ke arah Salina. Dia seperti berinteraksi dengan seseorang. Bercakap, berbisik, sambil matanya melilau melihat sekeliling wad. Mari sini. Aku memandang. Aku menendang kaki Fatin dan memberi isyarat agar mereka ke arah Salina. Salina, awak bercakap dengan siapa tu? Soal Fatin. Ni saya ajak adik ni makan biskut, tapi dia main lari-lari pula. Sudah Salina, makan cepat. Dah lewat ni. Lepas makan, pergi tidur, okey? Ujarku pula. Salina tidak mengindahkan kata-kataku. Dia seperti leka berinteraksi dengan adik. Biskut ada lagi. Kalau adik lapar, makanlah. Nanti saya beli. Saya minta lagi kat Missy lah. Adik, sini. Jangan main jauh sangat. Nanti abang dan kakak cari awak. Salina, awak cakap dengan siapa? Aku berminat ingin tahu. Adik lah.
Tu dia kat belakang misi tu. Dia nak biskut juga. Salina menunjuk ke arahku. Meremang bulu rumaku. Aku menoleh ke belakang. Namun, tiada sesiapa pun. Jangan pandai-pandai reka ceritalah Salina, kata Fatin. Sejurus selepas Fatin berkata sedemikian, tiba-tiba kami terdengar suara kanak-kanak bergelak ketawa. Suara riang seolah-olah sedang bermain. Aku dan Fatin terdiam. Kami amati suara tersebut lebih dari seorang kanak-kanak. Kemudian kedengaran bunyi tapak kaki mereka berlari di sekeliling wad. Ya, aku kenal suara kanak-kanak itu. Mereka menghuni bilik 1. Aku menggenggam erat tangan Fatin. Aku rasakan tangan Fatin sejuk kerana ketakutan. Kami sempat menjeling ke arah Salina. Dia seolah-olah sedang melayan kanak-kanak tersebut sambil menepuk tangan berulang kali. Kak Ida dikejutkan dengan suara Salina mengekek ketawa. Memang sahlah Salina mengigau lagi. Kak Ida mengambil keputusan untuk tidak mengendahkan dan cuma membiarkan saja. Tiba-tiba Kak Ida melihat Salina keluar dari tandas dan berjalan perlahan menggunakan Zimmer frame. Kak Ida berasa pelik. Bukankah Salina tidur dan mengigau baru sebentar tadi? Salina, bila awak masuk ke tandas? Tadi, Missy. Saya sakit perut. Boleh saya duduk di sini sekejap? Salina menuju ke arah kerusi di tepi kaunter jururawat. Kak Ida cuma menganggukkan kepalanya. Dalam hati beliau merasa pelik sangat. Memang seperti kebiasaan, Salina akan mengigau. Dan yang didengar olehnya sebentar tadi memang suara Salina. Tiba-tiba, Hei! Awak tengok apa? Jangan kacau misi buat kerja lah. Kak Ida memandang ke arah Salina. Awak cakap dengan siapa, Salina? Soal Kak Ida. Itu Amoy tu. Dia pakai baju warna kuning kat sebelah misi tu. Saya pesan jangan kacau misi buat kerja. Berderau darah Kak Ida bila Salina menunjukkan ke arah kerusi kosong di sebelah Kak Ida. Maaf Missy, saya tidak percaya dengan makhluk halus ni semua. Cukuplah mak saya makan ubat dari hospital saja. Rasanya saya tak perlukan ustaz ke pengamal perubatan ke atau sesiapalah. Semua benda ni mengarut. Begitulah reaksi anak Salina bila diminta untuk menyelesaikan masalah ibunya. Keadaan Salina masih berlarutan sehingga kini. Ada saja penampakan di sekeliling beliau. Nenek bongkok berambut putih, kanak-kanak 3 beradik, jururawat tanpa kaki, bayi merangkak, lelaki berjubah hitam dan perempuan muda berbaju kuning. Hei, macam-macam. Walaupun ada sesetengah jururawat menganggap itu cuma hayalan Salina disebabkan diagnosis skizofrenia yang dialami beliau, tapi
Kadang-kadang aku dapat merasakan kehadiran makhluk yang berinteraksi dengan Salina saban hari, tidak kira siang atau malam. Atau mungkin faktor bangunan pusat rawatan ini sendiri? Wallahu alam. Ya, itulah dia kisah skizofrenia bahagian kedua. Pengalaman yang sebenar Mimin Alibaba. Memang agak menyeramkan. Walaupun ia adalah pesakit yang mengidap skizofrenia, akan tetapi penampakan-penampakan tersebut boleh meremang bulu roma, ya. Terima kasih Mimin Alibaba kerana telah kongsikan pengalaman anda. Baiklah saudara, terima kasih kepada anda semua yang telah mendengar dan menonton kisah skizofrenia inilah. Setakat ini dulu, kita akan berjumpa di waktu yang lain. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Peace, no war.